أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ketemu lagi kita pada hari Jumaat, yakni pagi Jumaat, bersamaan 3 Februari. Masih lagi berada di dalam bulan Rajab yang selalu diperkatakan oleh orang tentang perjalanan agung ataupun perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada 27 Rajab di dalam bulan Rajab ini, tuan-tuan. Sempena dengan mauizah pada kali ini, maka saya, tuan-tuan, akan membawa kepada tuan-tuan mengenai tajuk perjalanan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai tentang perjalanan yang agung ini, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut di awal suratul Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai Maha Suci Tuhan, Allah mulakan dengan suratul Isra yang memuji dirinya sendiri. Subhana, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna, di mana kawasan yang diberkati, yang telah kami berkahi sekelilingnya, barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberi khusus kepada Nabi kita Muhammad. Perjalanan agung daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, kami berkati perjalanannya, halahu, di daerahnya,
linuriyahu, untuk diperhatikan, diperlihatkan kepada sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, dan sesungguhnya huwas samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Suratul Isra ayat yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru perjalanan Isra. Ada lagi tuan-tuan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm. Surah An-Najm, iaitu ayat yang ke-13 hingga ke-18, menurut Mi'raj yang dijalankan oleh Allah daripada Baitul Maqdis sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, maka naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-13 suratul Najm. Suratul Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. Artinya tuan-tuan, sesungguhnya dia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya dalam rupanya yang asli. Yani Rasulullah melihat rupa asli Jibril pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha, yani di dekatnya ada sungai atau syurga, tempat tinggal. Indaha Jannatul Ma'wa. Allah angkatkan lagi tuan-tuan, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki syurga. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Idh yaghsha, di dekatnya ada syurga tempat tinggal, yakni Muhammad melihat Nabi, melihat Jibril alaihi salatu wassalam ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, yakni penglihatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Jibril secara dekat, tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampaunya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat yang ke-13 hingga ke-18. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Tuhan menyebut lailan minal masjidil haram, Allah perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladhi barakna. Jadi Allah Taala cerita tentang Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu. Tempat ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sebagai tempat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu tempat yang menjadi tanda mercu bila mana Nabi nak naik ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, melalui satu tempat yang bernama Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Apakah Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan? Masjid Al-Aqsa ini ialah sekarang ini tuan-tuan ialah masjid yang berada di bawah jajahan, walaupun nama jajahan orang Islam, tetapi di bawah takluk Yahudi la'natullah alaihi. Tuan-tuan, kalau kita kaji bagaimana Masjid Al-Aqsa ini telah pun dirampas. Asalnya adalah, walaupun namanya masjid tempat ibadat, tempat ibadat orang Islam, dan sebagai tanda mercu, ya,
arah kiblat yang pertama yang diisyaratkan, yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya menghadap ke Baitul Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung ini, yakni Isra dan Mi'raj ini, perjalanan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelang bulan Rajab, berlaku di dalam bulan Rajab. Maka di sana terdapat perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 27 Rajab, tapi yang rajihnya yang berlaku pada 27 Rajab, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini sering diperkatakan pada setiap tahun oleh penceramah-penceramah kerana memperingati, memperbaharui akidah, kepercayaan yang dibawa oleh cerita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun sebagai bukti kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan satu mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perjalanan Isra Mi'raj ini berlaku pada satu malam setahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Setahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada dalam fatrah kesedihan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada, ulama berselisih pendapat tentang tarikh sebenar berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Namun begitu jumhur ulama berpendapat bahawa peristiwa ini berlaku pada 27 Rajab, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, setahun sebelum baginda berhijrah dari Mekah ke bumi Madinatul Munawwarah. Menurut sejarah, tuan-tuan, latar belakang berlakunya peristiwa ini kerana kesedihan yang dan kedukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat ancaman, pemulauan, ejekan dan sebagainya yang telah dilakukan oleh kaum kafir musyrikin terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah kehilangan dua tonggak yang utama yang menjadi tulang belakang gerakan dakwah baginda pada waktu itu, yaitu isteri baginda Sayyidatina Khadijah serta bapa saudaranya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Menurut para sejarawan Islam, tahun tersebut diabadikan sebagai tahun kesedihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ujian besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh manusia, di mana Allah Taala berfirman di dalam suratul Isra ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Maksudnya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia, sebagai ujian kepada Nabi dan ujian kepada manusia. Karena ramai orang yang tidak mempercayai cerita bahawa Nabi boleh sampai ke Mi'raj, sampai ke syurga, sampai ke neraka, tuan-tuan, dan balik ke Mekah dalam satu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru itu sebelum memulakan perjalanan ini,
Sebelum peristiwa perjalanan yang jauh ini, jaraknya yang lama, masanya mengikut perhitungan manusia, di mana perjalanan yang lebih daripada berjuta-juta tahun kelajuan cahaya, perjalanan daripada dunia sehingga hari akhirat, lalu perjalanan daripada bumi ke langit dan dia angkat selepas sehingga ke Sidratul Muntaha. Ia adalah perkara yang benar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa bagi menunjukkan kekuasaannya kepada Rasulnya yang membawa Islam ke seluruh dunia. Lalu tuan-tuan, peristiwa ini Allah abadikan di dalam suratul Isra. Ayat pertama, peristiwa ini dirakamkan di dalam surah Isra ayat pertama sebagaimana yang saya bacakan tadi. Bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram yakni di Mekah ke Masjidil Aqsa yakni di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah juala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan, perjalanan Nabi ini walaupun kita cerita daripada segi cerita di mana Nabi SAW berjalan. Saya pernah berjalan tuan-tuan daripada tempat saya belajar dulu, di mana Jordan, tempat saya belajar dulu tuan-tuan, perjalanan pergi haji dan pergi umrah dengan bas. Ini di mana perjalanan kami ini tuan-tuan selama 2 hari 1 malam. Itu daripada Jordan. Jordan ini sebelah saja Palestin. Perjalanan Nabi SAW berjalan ya, Palestin dengan Jordan ini lebih kurang setengah jam dia sampai. Jadi Nabi sampai ke Palestin, bukan Jordan. Tapi fama haulahu linuriyahu min ayatina ni, maka Allah sangat ceritakan bagaimana haulahu diperlihatkan kepada kami, diperjalankan hambanya kami Muhammad itu pada malam hari yang kami berbarakna haulahu. Barakna haulahu ini termasuklah Jordan, Syria, Palestin dan sedikit daripada Lebanon. Itu dipanggil Ardul Syam, iaitu Ardul Muqaddasah. Jadi Ardul Muqaddasah ini, iaitu bumi Palestin ini, kalau kita melihat bagaimana Allah singkapkan kepada kita peristiwa Mi'raj ini berlaku ya, kerana membuktikan kekuasaan Allah, bahawa Allah boleh bawa dalam satu malam pergi ke Palestin. Inilah menyebabkan orang-orang ya, kufar musyrikin Mekah ya, tidak mempercayai cerita Nabi boleh berjalan pergi ke Palestin hanya dalam satu malam, bahkan dapat menembusi langit. Mi'raj ya, saya dah sampai tuan-tuan di Palestin. Tuan-tuan juga begitu juga tuan-tuan, Palestin ini, kejadian ini bila berlakunya di Palestin yang dipanggil sebagai tempat ya, bila Nabi sampai di Palestin itu, Nabi naik ke langit pula tuan-tuan, dibawa dengan borak tadi. Borak ditambat di Palestin, di Masjidil Aqsa itu. Lalu tuan-tuan, Nabi naik dengan Jibril serta malaikat Mikail tuan-tuan ke langit yang pertama, langit kedua, sampailah ke langit yang ketujuh dan melepasi ke atas lagi ke Sidratul Muntaha. Di sinilah yang tuan-tuan disebut sebagai bukti kekuasaan. Bukti kekuasaan di mana peristiwa yang menakjubkan ini untuk memberikan kekuatan kepada Rasulullah. Kekuasaannya Allah nak membuktikan kekuatan. Allah bagi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Bagaimana hendak menyampaikan Islam ke seluruh dunia sedangkan di Makkah saja sudah menerima tentangan daripada keluarga dan bangsanya sendiri dan tanah airnya sendiri, dalam kalangan yang mengetahui benar
dan baiknya batang tubuh dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia kepada orang-orang yang tidak dikenali dan tidak pernah melihatnya. Inilah tuan-tuan satu cubaan, dugaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran ini, kebesaran dan kekuasaannya, bahawa bumi tempat manusia berpijak dan seluruh makhluknya adalah habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kuasa-kuasa besar, kuasa-kuasa besar dunia yang mempunyai bala tentera yang ramai dan kekayaan yang melimpah ruah adalah habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya berhijrah dengan ditegakkan negara yang berdaulat di bumi Madinah, di bumi Madinah Al-Munawwarah, lalu dikepung oleh jahiliyah Arab dan jahiliyah di seluruh dunia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan atau mematikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Islam tidak mati dan cahayanya tidak boleh dipadamkan sehinggalah sekarang ini, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan sehingga hari ini Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia di mana sahaja ada manusia. Ini menunjukkan Isra Mi'raj adalah dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ini tuan-tuan tidak dapat dinafikan oleh umat Islam hari ini, bahawa perjalanan Nabi adalah merupakan linuriyahu min ayatillah, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj yang diperbincangkan di dalam tiap-tiap tahun, bagaimana Isra Mi'raj ini Allah rancang dalam satu malam, Allah berikan kepada Nabi sebagai pertemuan Allah dengan Rasulullah, dengan Rasulnya, untuk sehinggalah bertemu di Sidratul Muntaha, di atas pada Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai rahsia. Allah perlihatkan kepada Nabi berbagai-bagai rahsia alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia dan alam akhirat. Sebenarnya bila Nabi melihat ini, tuan-tuan, barulah Nabi dapat membayangkan bagaimana perjalanan kita ini, perjalanan dahulu dan perjalanan yang akan datang, yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kekuasaan, pertemuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj memperlihatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai rahsia alam dunia dan alam akhirat. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat yang ke-18, dan sesungguhnya telah kami melihatkan sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah. Contohnya, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diceritakan di dalam hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan nampak jin ifrit sedang mengikori Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kepada, dan Jibril mengajar kepada Nabi supaya membaca satu doa yang boleh menjatuhkan tersungkurnya jin ifrit ketika nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cerita-cerita tentang dalam riwayat Isra Mi'raj ini banyak cerita-cerita yang boleh ada riwayat yang tidak sahih,
ada riwayat yang sahih. Begitu juga dalam cerita-cerita yang tidak sahih ini tuan-tuan berlaku kepada kita. Berlaku di depan di dalam kitab yang dibincangkan, dibincangkan oleh ulama-ulama kita tuan-tuan. Malah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang memerintahkan kita dalam peristiwa itu. Rasulullah bertemu dengan Allah tuan-tuan, akhirnya bertemu dengan Allah, lantas menerima perintah kewajipan menunaikan salat. Ini menunjukkan bahawa salat itu adalah hadiah, seolah-olah agenda utama menjadi keperluan kepada hidup kita. Agenda yang utama ialah nak diberikan kepada kita tuan-tuan ialah salat. Hadiahnya tuan-tuan balik daripada Isra Mi'raj ini dapat sesuatu yang berharga kepada kita sehinggalah ke hari ini kita dapat melakukan ibadat salat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang memerintahkan kita mengerjakan salat dengan cara-cara yang tertentu dan memuji orang yang mengerjakan salat itu melalui susunan ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal orang yang sembahyang diberi kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, orang yang di dalam sembahyangnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kejayaan kepada mereka yang khusyuk, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, cerita kesan Isra Mi'raj yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, cerita yang diceritakan setelah Allah bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas di atasnya tuan-tuan, di Arsyul Mustawa, sehingga ke atasnya, sehingga kan Jibril pun tidak dapat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah dengan Nabi sahaja yang bertemu. Ketika itu bila Allah dah beri tuan-tuan salat, maka baliklah dia mereka tuan-tuan ke dunia, baliklah kemudian ke Palestin, lalu naik balik Burak. Cerita ini cerita Burak yang binatang yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram Mekah ke Palestin, iaitu di Masjidil Aqsa. Bintang Burak ini tuan-tuan, perjalanan Burak yang kisah yang diceritakan kepada kita ini tuan-tuan adalah menjadi bukti bahawa Burak adalah binatang yang terlaju di dunia yang membawa Nabi sampai ke Palestin tuan-tuan. Walaupun saya tak menceritakan kronologi ataupun sirah ataupun perjalanan Nabi, mulanya tuan-tuan perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah, menuju ke Taibah, menuju ke Bukit Tur Sina, kemudian ke Baitul Laham, kemudian ke Palestin tuan-tuan, iaitu di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesan cerita Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah mengurniakan ganjaran yang istimewa kepada orang yang sentiasa menjaga salatnya. Pentingnya tuan-tuan, Isra Mi'raj ini membicarakan tentang salat. Hari ini tuan-tuan, ramai orang tidak mengerjakan salat. Bahawa salat ini adalah kejayaan bagi seseorang. Kejayaan tuan-tuan, saya sebut kejayaan ini, bila orang tidak sembahyang maka tidak dapat kejayaan. Bagaimana Allah sebut, as-salatu imadul, siang sembahyang itu adalah tiang agama. Faman tarakaha, maka sesiapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamani, maka dia meruntuhkan agamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat adalah merupakan satu kejayaan, yaitu menjaganya, yaitu syurga Firdaus, sebagaimana yang firman oleh Allah dalam suratul Mu'minun ayat ke-11, ayat ke-9 hingga ke-11.
Di sana Allah menyebut tuan-tuan perihal orang yang sembahyang ini, orang yang menjaga sembahyangnya dengan khusyuk dapat memasuki syurganya ke syurga yang paling atas sekali. Syurga yang paling atas melalui dengan menjaga salat sehingga khusyuk. Kalau tak khusyuk tuan-tuan tak boleh masuk syurga lagi. Kan? Sebab tu khusyuk ni tuan-tuan adalah bukti tanda kejayaan kita bila kita sembahyang mesti khusyuk. Ya. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Di bawah tu tuan-tuan bila disebut orang yang khusyuk ini, ulaika humul warisun. Mereka lah yang mendapat mewarisi syurga, yakni syurga firdaus, hum fiha khalid. Ulaika humul warisun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang yang dapat memasuki syurga firdaus ialah orang yang khusyuk. Ya, khusyuk. Yang khusyuk ini tuan-tuan dapat mewarisi syurga firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, terdapat beberapa kesan daripada Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kesan cerita Isra' ini yang pertama, terpisahnya kaum yang lemah jiwanya, yang diselubungi perasaan syak, yang diselubungi perasaan teragak-agak daripada kumpulan umat Islam yang sedang bangkit dan mantap iman mereka. Yakni orang yang kaum yang lemah dan jiwa, bila turunnya datangnya cerita Isra' Mi'raj ini, dia pun tak berjaya. Jadi ada yang bukti mengatakan, ya, ada orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman kepada Nabi, tapi bila datangnya cerita tentang Isra' Mi'raj ini, ramai orang yang tidak percaya, ramai orang yang diselubungi perasaan syak, ramai orang yang teragak-agak. Ini berlaku kepada kumpulan umat Islam, ya, yang dulu tuan-tuan. Tetapi peristiwa ini dapat dipatahkan dengan adanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk memeluk Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang diberi gelaran As-Siddiq kerana mempercayai cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal hinggalah ke akhir. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, pada asalnya tuan-tuan tidak dipercayai oleh penduduk Mekah, tidak dipercayai oleh kaum musyrikin pada ketika itu. Hatta orang Islam pun tak percaya. Tetapi oleh kerana seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini datang kepada kaumnya lalu mengatakan, wahai kaumku, aku percaya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi keraguan kamu. Kalaulah cerita ini diceritakan lebih daripada itu, maka aku akan percaya, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kesan cerita Isra' Mi'raj yang diberikan kepada mereka, tuan-tuan, tentang cerita ini. Lalu yang kedua dibincangkan oleh ulama ialah orang-orang Islam Mekah telah melepaskan jiwa mereka dari segala bentuk tarikan kebendaan dan telah menyingkirkan diri daripada runtunan hawa nafsu semata-mata kerana Allah. Ya, bila mereka melihat cerita peristiwa Isra' Mi'raj ini yang berlaku kepada Nabi, maka Nabi SAW tuan-tuan akur bahawa cerita ini adalah cerita yang benar, cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa perjalanan Nabi daripada Mekah ke Bukit Tur Sina, maka di sana tuan-tuan diperlihatkan kepada Nabi berbagai-bagai kaum yang diperlihatkan kepada Nabi supaya Nabi dapat memasuki alam, satu alam. Itulah perjalanan Nabi, tuan-tuan. Yang kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW sampai saja di Baitul Maqdis, Nabi telah masuk ke alam barzakh, tuan-tuan. Ya, daripada alam dunia ke alam akhirat. Maka alam akhirat inilah, tuan-tuan, penentu, ya, penentu Nabi SAW telah menjadi imam kepada rasul-rasul yang lain. Ini menunjukkan, membuktikan bahawa Nabi SAW adalah
khatamun nabiyyin, penyudah kepada nabi-nabi yang lain, tuan-tuan. Jadi orang-orang Islam Mekah telah melepaskan jiwa mereka daripada segala bentuk tarikan kebendaan. Ya, orang-orang yang tertarik kepada Islam, tuan-tuan, melepaskan kebendaan dan mengikut Nabi SAW, telah menyingkirkan diri daripada runtunan hawa nafsu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan, melihat bagaimana Nabi mendidik jiwa-jiwa sahabat-sahabatnya ketika mereka berhijrah ke Madinah. Berpindah ke Madinah, tuan-tuan. Berlakunya Nabi SAW, bagaimana kita melihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bila berlakunya hijrah nak ikut Nabi, tinggal kekayaan, tuan-tuan. Tinggal segala harta-hartanya di Mekah. Padahal, tuan-tuan, ketika itu Nabi Abdurrahman bin Auf sudah kaya, tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf sudah kaya. Kekayaannya, tuan-tuan, tak dibawa ke Madinah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, sahabat Nabi yang satu ketika dulu adalah kaya. Bila sampai di Madinah, masyarakat Ansar mempelawar kepada Nabi, kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan, tuan-tuan, ada 4 isteri. Ada kaum Ansar yang ada 4 isteri. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak isteri. Kalau kamu nak isteri aku, ambil lah, pilihlah yang mana satu. Pilih yang mana satu. Ini peristiwa yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Sehingga kan harta-harta mereka ni boleh diwarisi oleh kepada orang muhajirin yang mengikut Nabi. Inilah bentuk kesan peristiwa Isra' Mi'raj setahun sebelum berlakunya hijrah. Nabi, tuan-tuan, mendidik sahabat-sahabat meninggalkan kekayaan. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, Abdurrahman yang selai pinggang, yang tak ada baju, ketika tu, tuan-tuan, dia buat tawaran. Abdurrahman buat tawaran. Tawaran diberikan oleh kaum Ansar. Lalu kata Abdurrahman, wahai sahabat pun Ansar, aku tak mau benda semua, tak mau. Pinjamkan aku 4 dirham. Pinjamkan aku 4 dirham dan tunjukkan aku di mana pasar. Ini contoh yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, seorang ahli korporat di Madinah. Kejayaan Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, satu ketika bila dia dah kaya, tuan-tuan, tawaran yang diberikan kepada Abdurrahman ditolak. Bahkan diberikan, tuan-tuan, ceritanya, tuan-tuan, Abdurrahman ini menjadi kaya selepas dia sampai di Madinah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga, kesan cerita Isra' Mi'raj ini. Orang-orang Islam Mekah semakin sabar dan tabah menghadapi insiden-insiden kekerasan, kezaliman dan siksaan daripada kaum musyrikin Mekah, dan menjadikan jiwa mereka lebih suci menerima takdir Allah. Orang-orang Islam Mekah semakin sabar, semakin tabah, sehingga mereka ini mempunyai insiden-insiden kekerasan ini, kezaliman, siksaan daripada kaum musyrikin Mekah, menjadikan mereka jiwa suci menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, sahabat Nabi ini bersedia ke mana saja Nabi pergi, mereka pergi. Ke mana saja mereka pergi, dalam peperangan. Di dalam peperangan yang disebut dalam hadis, tuan-tuan, banyak menceritakan
sahabat Nabi ini diiktiraf oleh Nabi sebagai ashabi kal udud. Sahabat-sahabatku seperti mana sahabat-sahabat adil, ya, yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang diiktiraf ashabi kal nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Maka mereka tuan-tuan telah diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gelaran radhiyallahu anhum ajmain. Ini semua ialah tuan-tuan kesan daripada cerita Isra dan Mi'raj. Lalu yang keempat, peristiwa yang berlaku kepercayaan kepada terhadap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kukuh menerima apa sahaja yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sanggup meninggalkan kampung halaman untuk berhijrah ke Madinah dan berjihad menegakkan syiar Islam sehingga Islam sampai ke mercu kejayaan, ya, kepada kita hari ini tuan-tuan. Hasil dari pengorbanan para sahabat Nabi, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hinggalah ke hari ini tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, umat Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada perjuangan mereka tuan-tuan. Maka nikmat agung paling yang diistimewa ini, nikmat agung ini, nikmat yang paling istimewa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang penuh barakah itu ialah ibadat salat tuan-tuan. Nikmat agung ini, hadiahnya ini yang diberikan kepada kita ialah ibadat salat. Hari ini tuan-tuan, orang tidak menghargai sembahyang. Sebab tu kalau tuan-tuan kita ingat sembahyang ini bermaksud doa. As-salatu bermakna doa. Sembahyang itu bermakna doa. Hubungan kita dengan Allah melalui sembahyang. Hubungan kita dengan Allah melalui ibadat sembahyang. Maka sembahyang itu Allah jadikan sebagai kita ni berhubung dengan Allah melalui 5 waktu yang disebut tadi. Maka ibadat tersebut dapat menjalinkan perhubungan erat antara hamba-Nya dengan penciptanya. Solat merupakan detik-detik munajat, penumpuan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu al-Alil al-Daqqaq radhiyallahu anhu berkata, solat itu kedudukannya seumpama Mi'raj. Jadi kalau kita tak pergi Mi'raj pun, kita dah boleh berhubung dengan Allah melalui ibadat salat ini, ya, melalui ibadat sembahyang. Sembahyang adalah merupakan perhubungan kita yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu maka sewajarnya salat itu bersifat sempurna, tersisih daripada alam kebendaan, tersisih daripada alam nafsu, tersisih daripada alam syahwat, tersisih daripada alam fitnah, agar kita yang melakukan salat itu bertawajuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merasakan kelazatan dan kenikmatan yang dikecapi ketika menghadap Allah, menghadapi masalah-masalah, ya, masalah-masalah dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh nikmat agung ini, sembahyang ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ujian, Nabi ajar dengan 2 rakaat. 2 rakaat dilakukan untuk selesaikan masalah hidup. Untuk selesaikan masalah hidup ini dengan 2 rakaat. Memang Allah menyebut dalam Al-Quran, menyebut wasta'inu bis sabri was salah. Ya, minta tolonglah kamu dengan sabar pertama, wassalah dan sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu dengan sembahyang dan sembahyang, dengan sabar dan sembahyang. Maka di sana tuan-tuan, ya, salat ini adalah hubungan yang terpenting, di mana salat ini adalah perhubungan yang dekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat tentang kepentingan salat
pentingnya salat itu sehingga diangkat sebagai rukun Islam yang kedua. Salat dijadikan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadat sebagai tanda kita seorang muslim. Bahkan tuan-tuan, hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu engkau bersaksi, Islam itu engkau bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerja haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Nabi ditanya oleh Jibril mengenai Islam. Ya, ma huwa al-Islam? Anta syahadu an la ilaha illallah. Lalu Nabi menjawab, anta syahadu an la ilaha illallah. Kamu mengucap dua kalimah syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesulungnya. Wa tuqimus salat, dan kamu mendirikan sembahyang. Sembahyang itu adalah rukun Islam yang kedua yang selepas syahadat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang enggan menunaikan salat, ini mengerjakan salat, dia anggap orang yang tidak beragama, orang yang tidak berjaya. Bahkan ibu bapa yang berjaya, ibu bapa yang berjaya ialah ibu bapa yang memastikan anak-anaknya sembahyang, anak isterinya sembahyang. Kalau ada anak yang seorang tak sembahyang, maka ibu bapa itu tidak dianggap orang yang berjaya. Kepentingan salat lagi menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tiada beragama bagi orang yang tidak menunaikan salat. Riwayat At-Tabrani di mana salat juga adalah ibadat yang pertama sekali akan disoal pada hari kiamat. Menurut hadis daripada Abdullah bin Qari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud perkara pertama yang dihisap pada seseorang hamba pada hari kiamat iaitulah salatnya. Jika sempurna salatnya, maka sempurnalah segala amalannya. Yang jika rosak salatnya, maka rosaklah seluruh amalannya. Tuan-tuan, inilah perkara yang perlu kita takuti. Kalau amalan kita ini tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menjaga salat kita tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan, perbanyakkanlah doa supaya kita dapat menjaga salat. Maka salat itu adalah hadiah yang terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada umatnya, supaya kita dapat menjaga salat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan mauizah pada hari ini tuan-tuan, ceramah kita pada hari ini, pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad. Yang kedua, umat Islam hendaklah istiqamah, yakni melaksanakan ibadat salat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Mi'raj. Kesimpulannya, jadi salat adalah perbuatan ataupun amalan yang besar yang akan dihisap oleh Allah. Dan amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Kalau lepas sembahyang, lepas semua. Kalau tak lepas sembahyang, tak lepas. Oleh itu tuan-tuan, hati-hati supaya kita dapat menjaga sembahyang kita. Yang ketiga, kesimpulan daripada apa yang saya cakap ini ialah umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Isra dan Mi'raj adalah perkara yang gaib yang tidak boleh dipertikaikan melalui akal manusia. Dan mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu tunggulah
hukuman Allah, sesungguhnya aku juga di antara orang-orang yang menunggu. Suratul Yunus ayat ke-20. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah serba ringkas cerita perjalanan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat kita mengambil hikmah di sebalik cerita keagungan Nabi. Perjalanan agung Nabi ini menjadi realiti yang akan berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sedikit sebanyak, tuan-tuan, cerita yang diceritakan oleh Nabi melalui Isra' dan Mi'raj ini. Maka kita, tuan-tuan, kalau hari ini kita bagi orang yang selalu pergi travel, pergi bermusafir. Saya pernah pergi ke Palestin. Saya pernah pergi ke Palestin, tuan-tuan, dan pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke Madinah, melihat ya Mekah, Madinah dan Palestin seperti mana yang diucapkan oleh Nabi. Subhanalladzi asra, yang diucapkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Tuan-tuan, perkara yang benar itu memang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tuan-tuan, marilah sama-sama kita ya mengakui perjalanan agung ini adalah merupakan satu perjalanan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada itu ya, tuan-tuan, yang dapat saya sampaikan ya mauizah, tazkirah mauizah pada kali ini yang diberikan giliran saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar, tuan-tuan. Pertama sekali, kita naklah menjaga sembahyang kita, supaya sembahyang kita, tuan-tuan, menjadi sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu saja, tuan-tuan, ceramah saya, dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan kekasalahan bahasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.